Anak-anak, you all nampak? Nampak. Cikgu. Okay, nampak Alright. Kita start hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okay. Okay. So hari ni kita nak belajar tentang ubahan. Lepas tu saya dah explain. Malam ni kita nak belajar tentang ubahan langsung. Apa maksud ubahan langsung, bagaimana hubungan dan sebagainya. Okay, dengar betul-betul pertama sekali. Okay, pelajar selalu tanya, nak belajar ubahan ni nak buat apa? Okay, kita tengok kat sini. Okay, konsep ubahan banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita dan meluas dalam bidang sains dan matematik. Misalnya mencari jarak yang dilalui dengan laju dan masa. Maksudnya dia cari hubungan tau. Contohlah kalau you makan banyak, apa hubungan you dengan kesihatan you? Contoh. Kalau you lari setiap hari 100 meter, apa hubungan you dengan kesihatan you, dengan jarak you? Contoh. Maksudnya, setiap hari kita lari, kita punya kelajuan tu akan meningkat. Itu hubungan. Maksudnya dia nak tahu semakin meningkat ke, semakin menurun ke, itulah maksud hubungan. Okey. Sekarang ni, ini adalah contoh lah. Okey. Contoh ubahan langsung. Tengok sini anak. Kita punya fokus adalah menerangkan maksud hubungan langsung, ubahan langsung. So kita tengok kat sini. 5 cawan beras untuk 10 hidangan. Kalau 10 cawan, maksudnya dia perlukan 20 hidangan. Maksudnya itulah hubungan dia. Hubungan ubahan langsung. Dia berkadar terus. Kalau you ambil fizik, dia ada istilah berkadar terus. Berkadar langsung. Kedua-dua itu adalah sama. Okey, ni contohlah warna kuning. Ubahan langsung. Okey, menerangkan perkaitan antara dia guna dua, okey sebab warna ni tak nampak. Dia guna dua pemboleh ubah. Hanya dua pemboleh ubah. Okey, dengar sini. Dengan keadaan apabila suatu pemboleh ubah Y, dia sebut Y dulu, bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya apabila ditulis Y berubah secara langsung dengan X, maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. Yang ni saja. Dia tak boleh jadi X, Y. Dia mesti Y, X. Sebab itu maksud dia, you all faham apa maksud ubahan langsung. Dia menerangkan maksud dia apabila Y ini meningkat, X juga akan meningkat. Samalah, apabila Y itu berkurang, X juga akan berkurang. Okey, kita tengok contoh. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Jadi kita nampaklah bila, okey, yang dia sebut, saya nak you all faham ayat ni. Yang dia sebut mula-mula jumlah gaji berubah secara langsung dengan bilangan jam. Jadi anak, you all faham kat sini konsep dia. Bila dia sebut jumlah gaji, ini adalah Y. Berubah secara langsung, dia kena tandikan perubahan. Dengan bilangan jam, maksudnya bilangan jam tu adalah X. So, sebenarnya dia adalah Y berubah secara langsung dengan X. So, dia kata jumlah gaji jumlah gaji jika bilangan jam bertambah. Jam tadi apa? X. So kalau X ini juga meningkat, maka Y juga akan meningkat sebanyak 2 kali ganda. Sebab dia ikut. Sebab tu you tengok penyelesaian dia, jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Okey, tengok B. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang. Okey, sebanyak 40%. So maksud dia kat sini, X ni dia akan berkurang sebanyak 40%. Bila X pun berkurang, automatik Y juga akan berkurang sebanyak 40%. Jumlah gaji berkurang sebanyak 40%. Maksudnya dia sama. Itu maksud ubahan secara langsung. Boleh faham tak dekat sini dulu? Basic saja. Boleh kan? Boleh cikgu. Okay, boleh.
Saya nak tenang dulu. Sekejap kita buat nota. Okey. Saya tak nak sini. Saya terus nak tengok ni. Yang kedua, tadi kita dah faham maksud ubahan langsung. Sekarang kita nak belajar yang ni. Standard pembelajaran. Menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah. Bila dua pemboleh ubah, maksudnya dia menggunakan nilai X dan Y. Okey, itu maksud pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni adalah anu, huruf, itu. Bagi suatu ubahan langsung. Okey, kita tengok nampak tak? Contoh kedua, anak tolong tengok sini. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan terjun. Maksudnya tak bergerak lah. Jarak, okey, dia sebutnya dia sebut. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu EY. So, alternatif ni Y lah. Berubah dengan masa T. So, Y berubah dengan T. Boleh faham kat sini? Sebab dia sebut T. Y berubah dengan T. Okey. Kemudian dia bagilah. Dia bagi kolom ni. Masa kita nampak 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jarak pun kita nampak, oh meningkat. Betul dah ni. Dia betul dah meningkat. Sebenarnya dia memang ada hubungan. Okey. Tentukan sama ada, ni yang saya nak you all faham. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Lepas tu, kita kena tentu dulu. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, macam mana kita nak buat? Pertama, kita tulis dulu bentuk macam jadual. 2, 4, dia buat T 2, 4, 6, 8, 10. Kalau saya tunjuk anak panah, you all nampak tak ni? Saya tunjuk dekat 2 ni, nampak tak? Nampak. Nampak anak panah Sebab saya tak nampak kan skrin tu. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, kemudian 14, 28, 42, 56, 70, 84. Ni dah diberi. Sekarang dia suruh buat. Nampak. Okay. Sekarang dia suruh buat dengan T. So, kita buat Y bahagi T dulu. Sebab dia kata, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Maksudnya ada dua ujian yang kita kena buat. Mula-mula kita uji dengan T. So, kita bahagi dengan T. Jadi, Y bahagi dengan T. Kenapa Y bahagi dengan T? Kenapa bukan T bahagi dengan Y? Ada tak siapa-siapa nak jawab kat saya? Kenapa Y? Kenapa dia buat? Okey, kenapa dia buat Y per T? Kenapa dia tak buat T per Y? Ada tak siapa nak jawab kat saya? Sebab konsep dia Y secara langsung dengan T. Oh, betul. Siapa yang jawab ni? Saya Anis. tak tahu nama. Anis. Anis, okey. Anis buka sekolah jumpa saya lah. Dia lagi reward Okey. So maksud dia, sebab konsep dia sebut Y. Sebab tu mesti Y per T. Dia tak sebut T dulu. Ya, you all faham kat situ Kenapa dia buat Y per T? Kenapa dia tak buat T per Y? Sebab konsep kita adalah Y. So, Y per T, dia buat, okey, 14 bahagi 2, 7. 28 bahagi 4, 7. So, bila dia bagi semua 7, 7, 7, 7. Bila dia uji pula dengan T kuasa 2, you all boleh tekan kalkulator lah. 14 bahagi dengan 2 kuasa 2, bahagi dengan 4 lah. So, you dapat 3.5, 1.75, 1.17. Okey, jadi bila kita nampak dekat sini, nilai-nilai T kuasa 2 ini adalah berbeza walaupun dia menurun. Dia berbeza. Bila berbeza, automatik hubungan yang sebenarnya adalah Y. Y berubah. Hubungan yang sebenarnya adalah Y berubah secara langsung dengan T. Kerana nilai Y per T ialah pemalar. Maksudnya sama. Semua nilai dia sama. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Jadi pemalar dia adalah sama. Sebab itu Y berubah secara langsung dengan T. Kalau kita tengok yang ni,
Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana nilai Y T kuasa 2 bukan pemalar. Kenapa bukan pemalar? Sebab nilainya adalah berbeza-beza. Boleh faham tak kat sini? Anak-anak boleh faham? Boleh. Boleh. Maksudnya adalah pemalar itu adalah sama, tidak berubah. Ya, pemalar itu adalah tetap tidak berubah. Kenapa saya nak sebut pemalar? Kejap lagi saya nak terang. Okey. Sampai dekat sini, saya nak you all faham macam ni. Saya takut sebab dalam matematik KSSM, dia boleh tanya pelbagai bentuk soalan dan tidak mustahil dia boleh tanya soalan yang macam ni. Dia suruh you uji. Kalau you salah bina jadual, automatik jawapan you pun akan salah. Jadi anak belajar bina jadual, belajar memahami konsep. So malam ni senang je. Kita belajar satu subtopik iaitu ubahan langsung. Dan kita akan kaitkan sikit kalau ada masa dengan perkataan ubahan tercantum. Ini adalah terms atau ungkapan yang awak kena faham. Okey, boleh saya teruskan yang lain? Jangan tak tulis apa pun tak apa lagi. Kalau nak tulis pun tak apa sebab ni dalam buku teks je. Ni dalam buku teks. So, awak boleh rujuk semula dalam buku teks. Okey. Kemudian kita tengok yang ni. Contoh ketiga. Saya saja je nak bagi contoh. Dengan melukiskan graf Y melawan X. Okey. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Yang ni dia bagi macam ni. So, dia buatlah plot. Nampak? Dia buat plot graf dia. Okey. Kemudian dia tandalah. Apabila X 0.4, X 0.4, Y 1.5. Bila dia tanda dan dia buat garis lurus. Nampak tak dia menyentuh dekat sini? Garis lurus tidak melalui asalan. Asalan ni adalah sifar-sifar lah. Okey. Bila dia tak melalui asalan, maka Y tidak berubah secara langsung dengan X. Ni you faham. Kalau dia suruh bagi bentuk yang macam ni, you all kena plot graph. Kita tengok contoh B. Dengan melukis graf Y melawan X kuasa 2. Bila nak melawan X kuasa 2, sedangkan jadual awak ini, dia bagi yang ni saja. Apa nak buat? Kena bina X kuasa 2 macam ni. Sebab tu 2, bila kuasa 2, you dapat 4. 3 kuasa 2, you dapat 9. 4 kuasa 2, you dapat 16. 5 kuasa 2, you dapat 25. So, kena bina dulu jadual. Ikut kehendak soalan. Kalau dia kata X kuasa 3, X kuasa 3 lah. Kalau dia kata X per Y lah. Kalau siapa yang ambil AdMath, dia faham. Dia macam konsep linear. Persamaan linear dalam matematik tambahan. Sama. Kemudian kita nak plot. Apabila X kuasa 2, 4. Okey, apabila X ni kuasa 2 ni 4. So 4 kat sini. Okey, kalau kita nampak, saya zoom. 4 kat sini. Nilai Y-nya adalah 8. So, 8. Nampak dia plot kat sini. Lepas tu, apabila X-nya 9, nilai Y-nya adalah 18. Dan dia plot. So, dia ambil pembaris, dia garis dan terkena pada asalan. Apabila terkena pada asalan, jadi garis lurus melalui asalan. Bila terkena je asalan, automatik Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Boleh faham tak kat sini anak? Boleh. Boleh. Jadi saya buat kesimpulan. Bila kita nak uji, okay, lagi sekali saya kecilkan sikit, saya nak you all faham dekat sini. Okay, saya snap dekat sini, nanti saya akan masukkan dekat dalam group. Okay. Bila kita nak uji sama ada dia boleh berubah secara langsung atau tidak berubah secara langsung, ada dua benda. Satu, kita boleh uji melalui pembahagian, cara bahagi. Andai kata dapat pemalar dia sama, maka dia berubah secara langsung. Kedua, kita boleh uji melalui dengan cara melukis graf. Kalau graf yang kita lukis itu
terkena pada asalan, okey, terkena pada asalan sini, maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Boleh faham? Ubahan, dan ubahan yang kita belajar hari ini adalah ubahan langsung. Okey, sebelum saya lupa ya nak, ubahan menggunakan simbol bentuk ikan macam ni ataupun alfa. Okey, you all tulis nota awak yang pertama. Okey. Kemudian nota yang kedua. Apabila diberi ayat Y berubah secara langsung dengan X. So, cara menulisnya adalah Y berubah secara langsung dengan X. Kalau yang ketiga, Y berubah secara langsung dengan M kuasa 3. Dia boleh je apa-apa saja. So, cara penulisan dia adalah Y berubah secara langsung dengan M kuasa 3. Okay, itu antara ayat dia. Okay, berubah secara langsung. Straightforward. Dan apabila yang keempat, apabila Y berubah secara langsung dengan X, saya nak you faham. Apabila Y meningkat, maka X juga meningkat. Apabila X itu menurun, Y juga akan menurun. So, dia berkadar secara langsung atau berkadar secara terus. Okey, boleh saya tambah nota seterusnya? Nota awak kan? Boleh saya tambah? Sempat salin tak? Boleh cikgu. Saya tambah terus ya? Ya, boleh. Sebab dah 94 minit dah. Saya target nak habis tajuk ubahan langsung. Okey, kelima. Uji kaji. Menentukan sama ada ubahan langsung atau tidak menggunakan dua benda anak. Pertama, menggunakan kaedah jadual iaitu Y per T ataupun Y per T kuasa 2 ataupun Y per X kuasa 3 mengikut kehendak soalan. Kedua, selain daripada jadual, kita guna kaedah apa nak? Graf. Ya, bagus. Kita menggunakan kaedah graf. Kaedah graf, okey, kita kena plotkan graf. Okey, kita plotkan graf. Dan sekiranya graf itu terjadi sebegini, Y dengan X, so graf yang terhasil adalah terkena pada asalan, maka Y berkadar langsung dengan X. Itu je yang you kena faham. Kalau tadi lagi sekali, bila melibatkan uji kaji jadual ni, apabila syarat dia pemalar dia mesti sama. Syarat dia pemalar sama. Okey. Nota kita setakat Y berubah secara langsung dengan X. Saya nak bagi you all ingat malam ni konsep berudu dan katak. Okey, berudu menjadi katak. Apa ni sebenarnya? Okey. Y berubah secara langsung dengan X apabila nak mencari penyelesaian. Kita mesti menggunakan kaedah Y sama dengan KX. Itu maksudnya berudu menjadi katak. Maksudnya daripada perubahan ini menjadi sama dengan K. K ni apa? K ini adalah pemalar. Ini kena faham. So, kalau nak buat penyelesaian soalan matematik untuk tajuk ubahan, semua simbol perubahan itu akan perlu ditukarkan kepada K.
K itu mewakili pemalas. Setakat ni boleh faham? Saya bagi contoh. Kita tengok contoh buku teks lah. Senang. Okey anak. Kita tengok contoh nombor 4. Diberi M 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Dia sebut dulu tau anak. Dia sebut dulu. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. So kita faham. M berubah secara langsung dengan N. Okay, ini untuk contoh A. Sampai sini boleh faham? Nak cara penulisan? Faham. Okey, lepas tu saya kata guna teknik berudu katak. Jadi berudu ni akan tukar kepada M sama dengan KN. Okey, M sama dengan KN. Berudu katak. Okey, kena ingat dulu. Okey, kemudian apa kita nak buat? Kita perlu, walaupun soalan tak kata pun, kita perlu mencari nilai K, pemalas. Okey, so apa yang kita buat? Masukkan saja M 0.8. So 0.8 bawah M. K darab dengan N 0.125. Oleh itu, nak mencari nilai K dapat berapa? Macam mana nak cari nilai K nak? Apa nak buat? Apa nak pindah? 0.8 8. Okey, 0.8 lepas tu? bagi 0.125. Okey, 0.8 bagi 0.125. So, you all ambil lah kalkulator. Sekejap saya tengok. Nampak tak kalkulator saya? Nampak tak? Nampak. So saya guna kat sini lah. 0.8 bahagi 0.125 sama dengan. So K dapat 6.4. So M sama dengan, tempat K ni digantikan 6.4 N. Itu sajalah. Boleh? Boleh. Anak-anak boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh. Faham Kalau kata saya laju, you all bagi tahu. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 N. Boleh faham cara penulisan saya? Kemudian, anak saya kata kena buat apa? Daripada sini kena buat apa? Udu katak. Okey, berudu katak. Bagus. M jadi apa? M sama dengan K punca kuasa 3 per N. Sampai sini faham? Okey, lepas tu gantikan. Okey, you all buat sekarang. Saya nak tengok jawapan you all sama tak dengan saya? 1.6. 1.6. Orang lain dapat sama tak? Orang lain? Okay, now we check. Sama. Bagus. So M 0.8 K punca kuasa 3 bagi dengan 0.125. So akhir sekali K dapat berapa? 1.6 1.6 So tulis semula, saya congak ni. M sama dengan, mesti tulis semula sebab apa? Sebab soalan dia macam ni, macam form 3 you all. Ungkapkan M dalam sebutan N. Macam form 3. So 1.6 punca kuasa 3 N. So kita tengok betul ke tak saya bawa benda ni keluar. Nampak? Nampak tak? Tada! Nampak tak? Nampak. So faham tak? Faham. So kelima. Nampak, try your best. Cuba buat, tengok. Dah cikgu. Okey, berapa you all dapat? X sama dengan 0.015 double E. Okey, orang lain dapat sama tak? Dapat. Sama. Okey, now kita tengok. Betul ke tak betul? cikgu. Kita tengok saya pun tak pandai juga ni sebenarnya nak pakai stiker ni, tapi try. Sama tak dengan jawapan kawan awak?
dengan jawapan awak sekarang? Sama. Alhamdulillah. So maksudnya objektif saya malam ni awak dah faham apabila berubah secara langsung. Okey, sekarang kita nak masuk contoh yang ke-6. Okay, senang je. Saya ajar berdasarkan dalam buku teks. So kalau sebab apa? Kena faham macam ni. KSSL adalah satu yang baru. Jadi buku rujukan yang paling bagus adalah buku teks. Dan dia takkan tanya soalan-soalan yang bukan dalam buku teks. Okey, kita tengok contoh ke-6. Okey. Contoh ke-6, awak tengok ni, diberi Y. Okey, diberi Y. Y berubah secara langsung dengan X. Seperti saya cakap, dia mesti tukar berudu. Berudu kepada kata Y sama dengan KX. Apa-apa anak, apa-apa. Mesti cari nilai K dulu. Walaupun soalan tu tak minta. Faham Apa-apa cari nilai K dulu, nilai kata. Walaupun soalan tu kata, nyatakan pemalang. Tak ada, dia tak ada nyatakan pemalang. Okey, jika Y 0.14, so dekat tempat Y 0.14. Sama dengan K apabila X 0.2. So, you all selesaikan, you akan dapat K sama dengan 0.7 kalau tak salah saya. Betul ke? Yes, K sama dengan 0.7. Kemudian, bila dah dapat K sama dengan 0.7, mesti saya tulis kat sini mesti tulis semula oleh itu Y sama dengan 0.7X. Sampai sini boleh faham? Kena tulis benda ni dulu. Okey. Bila dah dapat benda ni, barulah boleh selesaikan soalan A. Cari atau hitung nilai Y. Nilai Y apabila X sama dengan 5. So, soalan A, Y sama dengan 0.7, 4X digantikan dengan 5. So, you akan dapat 3.5. Sampai sini faham? Maksud saya pertama sekali anak baca soalan. Kemudian tengok berubah secara apa. Okey, malam ni sedang kita belajar secara langsung. Lepas tu berudu mesti tukar jadi kata. Cari dulu nilai kata, nilai K. Dah dapat nilai K anak, baru you buat persamaan yang ketiga. Keempat baru selesaikan soalan. Okey, kita nak selesaikan soalan B. Soalan B dia kata X apabila Y sama dengan 0.875. Kita ada Y sama dengan 0.7X. So kat tempat Y kita ganti 0.875 sama dengan 0.7X. Agak-agak awak kita boleh cari X berapa tak? Ada kalkulator kan? Kira kat saya X dapat nilai berapa? X dapat nilai berapa? 1.25. Okey, sekarang kita check. 2.25. Alright, so kita tengok betul ke tak betul. Yes. So, X sama dengan 1.25. Boleh faham? Anak? Susah kan? Boleh. Kan? Okey. So, saya, okey. Itu antara salah satu cara lah cara kita belajar. Saya buka, saya tutup supaya you all buat, saya pun buat dan kita tengok penyelesaian dia. So, ini adalah contoh-contoh soalan lah. Okey, kita masuk yang susah sikit. Now, yang ni. Tapi taklah susah sangat. Cuma you all kena faham. Luas. Satu semi bulatan. Jadi you all kena faham benda ni. Berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Alright. So, luas bagi satu semi bulatan. Dia sebut luas L. So, L lah. Berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Dengan D kuasa 2. Boleh faham sampai situ? Dia tak semestinya Y. Ya? Dia tak semestinya Y. Cuma saya nak you all faham apa yang dia sebut dulu, itu yang kita tulis dulu. Diberi luas bulatan ialah 3.08 cm kuasa 2
apabila diameternya 2.8. Hitung nilai D apabila L sama dengan 19.25. Okey, cuba buat sekarang. 7 cm, cik. 7 cm. Orang lain? Tara. So betul lah. Konsep dia sama. Kita tengok sini dulu. Penyelesaian dia betul. Daripada berudu, dia tukarkan jadikan katak. Kemudian dia mencari nilai katak. Dah dapat nilai katak, dia tulis semula. Okey, ni. Kemudian dia masukkan untuk mencari nilai D. Akhirnya you dapat D7. Boleh? Ataupun dia menggunakan kaedah konsep perkadaran. Maksudnya L1 per D1. Kan tadi saya cakap, kan tadi ingat tak balik awal-awal saya cakap masa nak uji ubahan secara langsung. Dia menggunakan konsep bahagi kan. So konsepnya juga adalah sama, bahagi. Okey? Mana-mana pun boleh, asalkan you all faham konsep tu. Okey? Mana-mana pun boleh, asalkan you all faham konsep tu. Okey? So saya rasa itu saja untuk hari ini.